Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini. Sebenarnya syukur ini daripada kami terlebih dahulu, bila mana Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang ada bersama dengan kita pada pagi ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah tarik sebahagian nikmat daripada nikmat dunia, tetapi Allah berikan nikmat yang lain. Setiap daripada kita, bila mana Allah tarik satu nikmat, kita kena yakin bahawasanya Allah telah menggantikan dengan nikmat yang lebih baik daripada itu. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang merasakan kenapa aku tak dapat nikmat tersebut, tapi sebenarnya di sebalik kebaikan Allah itu ada hikmah pada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab para salihin, ramai di kalangan orang-orang saleh yang bersifat dengan sifat yang ada pada tuan-tuan puan-puan yang sekarang sedang alami. Diceritakan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang saleh, seorang ulama, ditarik penglihatannya sejak umur dia 4 tahun. Tetapi kitab-kitab yang dihasilkan, karangan-karangan beliau sampai ke hari ini masih lagi digunakan, masih lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang beriman, sedangkan dia dah meninggal 300 tahun lebih. Dan ramai di kalangan ulama kita yang Allah tarik penglihatan mereka. Jadi ini kita dah ada satu sifat yang ada pada orang-orang soleh. Ramai ulama yang mereka tak nampak mata, maka mereka digelarkan oleh ulama yang nampak dengan basir. Basir ni kalau bahasa Arab melihat, tapi bukan melihat dengan mata, tapi mereka melihat dengan mata hati. Jadi bila mana Allah tarik penglihatan kita yang zahir, bermaksud Allah tambahkan nikmat di lain. Dan kebiasaannya mata hati kita akan lebih terang bila mana ditutupkan penglihatan yang zahir. Maka itu sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita ingat kita ni kurang nikmat, bahkan kita tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang raja yang bernama Ibrahim bin Adham, dia asalnya seorang raja. Ibrahim bin Adham ni seorang wali Allah, seorang saleh, tapi asalnya dia raja. Dia raja yang zalim. Dia duduk dalam satu istana yang sangat besar. Suatu hari dia menjenguk di luar jendela istana dia, tengah panas terik matahari waktu zuhur. Datang seorang tua yang berpakaian lusuh, yang nampak serba kemiskinan, serba kefakiran, datang cari tempat berteduh. Tak ada tempat berteduh. Akhirnya orang tua ni dia berhenti di teduhan istana. Istana besar, jadi bayang-bayang ni besar. Maka dia berteduh di bawah bayang-bayang istana tadi. Dan dia keluarkan sekeping roti yang kering, dan dikeluarkan secawan air. Maka dia makan roti dan dia minum air, duduk berteduh di bawah teduhannya bayang-bayang istana. Raja ni tengok ke atas. Orang tua ni miskinnya, dengan baju tak terurusnya, dengan roti yang keringnya, dengan air yang seteguknya, dia pun makan dan dia minum. Lepas dia makan, dia ucap apa? Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih memberi nikmat kepada aku. Lalu dibaca satu syair, satu bait syair, ma'un wa khubzun wa dhillun, hadha an-na'imul ajallu, wa qad jahadtu ni'mata rabbi idza kuntu min muqillu. Katanya, ada seteguk air dan ada sekeping roti dan ada bayang-bayang yang aku berteduh sekarang. Inilah sebesar-besar nikmat. Dan aku dikira orang yang tak bersyukur kepada Allah kalau aku kata aku ni kurang nikmat. Jadi raja tengok ke atas. Raja ni duduk dalam istana, makanannya banyak, biliknya besar, pelayannya ramai, hartanya banyak. Dia tengok orang ni dengan serba kekurangannya masih lagi boleh syukur kepada Allah. Syukur atas sebab apa? Maka dia panggil. Orang tua ni disuruh pegawai dipanggil. Wahai pegawaiku, pergi panggil orang miskin ni datang ke istana aku nak jumpa dengan dia. Maka pergilah pegawai raja berjumpa dengan orang miskin ni. Katanya, wahai fulan, raja nak bertemu dengan kamu. Katanya lelaki tadi, kenapa raja nak bertemu dengan aku? Aku tak nak berjumpa dengan dia. Katanya, raja nak jumpa dengan kamu. Kalau kamu tak taat, kamu akan dibunuh, dipancung. Maka dia ikutlah pegawai raja naik ke istana. Duduk dalam satu bilik yang besar, dihidangkan makanan serba mewah, dengan tempat yang sangat selesa,
Maka disuruh raja untuk dia makan. Katanya, aku dah baru saja makan, alhamdulillah, aku dah cukup dah dengan apa rezeki Allah beri kepada aku. Katanya raja, hari ni aku nak tanya kamu, tadi kamu makan sekeping roti yang kering, kamu minum seteguk air, kamu ucap alhamdulillah daripada lubuk hati kamu. Nikmat apa yang kamu ada sebenarnya? Sebab raja belum pernah bersyukur setara tu. Katanya orang miskin tadi, dia kata, apa yang aku ada sekarang ni, itulah yang terbaik untuk aku. Apa yang aku miliki hari ni, itulah yang paling sempurna untuk aku. Kerana Tuhan aku ni maha mengasihani, Tuhan aku maha pemurah, dan Tuhan aku tahu apa yang terbaik untuk diriku. Jadi raja tersentuh dengan kata-kata orang miskin ni. Dia duduk dalam istana yang besar, makanan yang banyak, tapi tak pernah merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka orang yang bahagia dan orang yang bersyukur adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada, merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia, walaupun dia duduk rumah kecil, buruk, kenderaan pun tak ada, banyak nikmat tak ada yang ada pada orang lain, tapi dia bersyukur dan dia berasa cukup dengan benda itu. Walaupun dia ni semiskin-miskin orang, dia masih lagi orang yang berbahagia. Dan orang yang tak bahagia dan tak bersyukur adalah orang yang tak pernah rasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia duduk di istana paling besar sekali. Dia tak akan bahagia kalau tak bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada dia. Maka alhamdulillah, hari ini Allah beri kita banyak sangat nikmat. Mungkin Allah tarik sebahagian nikmat, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan kadang-kadang ada perkara yang kita suka, tetapi itu tak baik untuk kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu suka, benda itu tak baik untuk kamu. Dan boleh jadi perkara yang kamu tak suka, tapi itu baik untuk kamu. Maka sebab itulah kita katakan, bila mana Allah ambil sebahagian nikmat, Allah pasti berikan yang lebih baik daripada itu. Kita kena yakin benda itu. Maka alhamdulillah, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Saya yang boleh melihat ni, lagilah kena bersyukur. Sebab apa? Ada orang yang tak boleh melihat, tapi tak boleh memandang rendah kepada orang lain. Sebab apa? Mungkin yang tak melihat tadi lebih mulia di sisi Allah. Kerana Allah tak pandang dia boleh melihat ke, tak boleh melihat ke, mendengar ke, tak boleh. Allah pandang adakah dia pakai nikmat tu untuk taat. Allah nak tengok nikmat yang Allah bagi tadi diguna untuk apa. Maka Allah tak pandang kepada luaran kita. Allah tak pandang kepada kita punya pakaian. Allah tak pandang kita punya harta. Allah pandang kepada apa? Kepada hati kita. Dan hati, tak ada hati yang mampu dihalang seseorang untuk tak melihat. Hati boleh melihat. Cuma sama ada hati dia suci atau tak suci. Kalau hatinya kotor, maka tak mampu melihat. Kalau hatinya suci, maka mampu melihat. Ada seorang sahabat Nabi SAW, ketika wafat Nabi SAW, dia kata, ya Allah, setelah aku melihat kecantikan wajah Nabi SAW, aku tak mahu tengok kecantikan benda lain. Sebab bagi aku tak ada dah benda yang paling comel sekali melainkan kecantikan Nabi SAW, keindahan, kesempurnaan wajah Nabi SAW. Maka ya Allah, kalau tidak ada lagi kesempurnaan lepas Nabi, maka ambillah penglihatan aku. Maka ternyata Allah ambil penglihatan dia selepas Nabi wafat. Seorang sahabat Nabi SAW ketika dalam peperangan bernama Sayyiduna Qatadah, tengah berperang, keluar biji mata dia. Biji mata keluar. Dia pergi dekat siapa? Kalau kita cabut biji mata, nak pergi mana? Di hospital tak? Jumpa doktor. Tapi Sayyidina Qatadah bawa mata dia yang terkeluar tadi, pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini mata aku tercabut sebab perang. Nabi ambil mata dia masukkan semula dalam lubang mata itulah. Maka kata pada sahabat, mata Qatadah yang dimasukkan dengan tangan Nabi yang mulia itu lebih cantik daripada mata yang sebelah yang asal. Subhanallah, ini mukjizat Nabi SAW. Maka diceritakan seorang hamba daripada Bani Israel, bila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Hamba Bani Israel ni dah beribadah selama 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Dan itu ibadah yang diterima oleh Allah dah kabul dah. Katanya, ya Allah, mana aku punya ibadah 500 tahun, takkanlah aku masuk syurga dengan rahmat kamu, dengan kasih sayang kamu, ya Allah. Aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Kata Allah, masuklah syurga dengan rahmat aku. Rahmat aku lebih luas lagi daripada amalan kamu. Katanya hamba Bani Israel tadi, aku tetap nak masuk syurga dengan amalan aku. Maka Allah pun suruh ditimbang amalan dia 500 tahun, dan ditimbang hanya nikmat melihat.
ditimbang hanya dengan nikmat melihat. Ternyata nikmat melihat terlebih berat daripada amalan 500 tahun. Tak mampu amalan 500 tahun nak tanggung, nak balas jasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya dengan melihat. Maka kata Allah, kalau begitu dah nampak dah, mu sendiri nampak amalan kamu tak mampu nak menandingi beratnya nikmat aku, maka sekarang mu masuk neraka dah. Tak, maka barulah dibalik semula, ya Allah, aku minta masuk syurga dengan rahmat kamu. Maka kita boleh masuk syurga bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda Allah sayang kepada kita bila Allah uji kita. Tanda Allah sayang kepada kita bila Allah uji kita dengan perkara yang kita tak suka. Jadi kita hanya kena redha dan sabar dengan apa yang Allah beri kepada kita, dan yakinkanlah bahawasanya Allah akan berikan yang lebih baik. Dunia ni sekejap sahaja, tak lama pun. Nah, maka kita hanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, saudara-saudara kita yang ada bersama kita pada pagi ini, mereka bukan orang yang tak nampak biasa, tapi mereka mengaji Al-Quran, tapi mereka menghafal Al-Quran. Saya difahamkan pengurusi tadi ada dua kelas. Ada kelas mengaji, ada kelas menghafal. Nah, kalau dah boleh mengaji walaupun tak dapat melihat, saya yakin pahala mereka tak sama dengan kita yang melihat. Sebab Nabi kata SAW, orang yang merangkak-rangkak ketika mengaji Al-Quran, dia tak pandai, dia belajar, mendapat 2 pahala. Sedangkan orang yang dah pandai baca Al-Quran dapat 1 pahala. Sebab apa yang tadi 2 pahala? Sebab satu dia dapat baca pahala baca Al-Quran, yang kedua pahala berusaha sungguh-sungguh untuk dapat baca. Dah kalau dalam kita punya kelas ni, ada orang yang baca Al-Quran dan dia berusaha untuk belajar Al-Quran, dan dia pun tak ada penglihatan pula. Ditambah lagi satu ujian, satu struggle dia untuk boleh baca Al-Quran, maka sudah pasti pahala mereka lebih besar daripada orang yang dapat melihat. Itu yakin, confirm. Jadi kena bersyukur. Walaupun Allah tarik penglihatan kita, Allah masih lagi beri kita peluang untuk dapat baca Al-Quran. Kalamullah, boleh faham kenapa Allah ciptakan kita atas dunia ini. Satu huruf kita baca daripada Al-Quran, kalau tak ada ismayang kita baca ingat mulut, satu huruf 10 pahala, kata Nabi SAW. Itu kalau baca dalam keadaan tak ada ismayang. Kalau ada ismayang, baca Quran, nah, satu huruf digandakan 25 kali ganda pahala. Kalau ada ismayang dan baca dalam semayang, nah, satu huruf digandakan 100 kali pahala. Alif, Lam, Mim, 300 pahala. Nah, kita keluar, beri salam, kan pahala kan beri salam, Assalamualaikum, dapat pahala sunat 1 pahala. Tapi baca satu huruf Al-Quran 100 pahala kalau dalam semayang. Jauh beza tu. Dah digandakan lagi dengan membaca dalam keadaan belajar, sebab belajar lagi baca, bukan belum pandai lagi. Yang kedua, yang ketiga digandakan lagi dengan pahala struggle ni kita membaca pakai brain ni. Bukan senang. Dah perlu belajar, perlukan masa, perlukan sabar. Guru yang mengajar pun kena sabar, pelajar pun kena sabar. Setiap kesabaran, setiap detik kita bersabar itu semua masuk pahala tu. Yang kita ingat sia-sia. Semuanya adalah pahala daripada Allah, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rasa Allah ni sayang pada kita, Allah kasih pada kita, dengan dia beri ujian kepada kita. Dan masih lagi Allah izinkan kita untuk membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, yang merupakan mukjizat Nabi yang paling besar sekali, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyarankan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, kita harapkan moga-moga pertemuan kita pada pagi ini memberikan manfaat. Yang mari daripada luar pun dapat manfaat, yang duduk di sini pun dapat manfaat. Dan kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Setiap daripada kita nanti akan dimatikan oleh Allah, dan kita berharap kita boleh bertemu kembali di mana? Di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat Nabi, mereka tak fikir tentang syurga, nikmat syurga tu, tapi mereka fikir bagaimana aku nak duduk dengan Nabi di hari kiamat. Sebab mereka dah pernah rasa indahnya duduk bersama dengan Rasulullah di atas dunia, dan mereka tak boleh bayangkan kalau duduk di akhirat nanti selama-lamanya jauh daripada Nabi. Tak boleh nak bayangkan. Maka mereka yang hanya mereka fikirkan hanyalah macam mana nak bersama dengan Nabi SAW. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang syekh daripada Mesir, pernah ditanya oleh pelajar dia, "Wahai syekh, boleh tak mu cerita kepada aku tentang syurga? Apa kat dalam syurga tu?" Nah, katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, cukuplah dalam syurga ada siapa? Ada Rasulullah. Dah ada Rasulullah, dah nikmat sebesar-besar nikmat dah tu. Kamu duduk dengan tempat yang sama dengan Rasulullah SAW. Itu satu nikmat yang sangat besar. Tadi kita baca qasidah tadi, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakanlah dapat melihat
wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi ataupun dalam jaga, di dunia ataupun di akhirat. Sebab atas dunia ni, sekarang, zaman sekarang ni, dia celik ke, dia tak celik ke, tak boleh tengok Nabi. Tapi kita mengharapkan dapat melihat Nabi apa? Dalam mimpi kita. Jadi nak bermimpi bertemu Nabi ni kena apa? Kena banyak fikir tentang Nabi SAW, kena banyak selawat pada Nabi SAW, kena ikut sunnah Nabi SAW. Dah amalkan sunnah Nabi, maka kita akan lebih dekat dengan Nabi SAW. Akhirnya, insya-Allah, kita boleh tengok Nabi dalam mimpi kita. Tak boleh dalam mimpi pun tak apa. Yang penting Nabi kenal kita di hari kiamat, dan Nabi akan panggil kita di hari kiamat untuk masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Maka nikmat penglihatan yang ada sebenarnya ada pada para sahabat. Tapi tak, sahabat pun ada juga yang buta. Sahabat ada yang buta. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Nabi SAW, tukang bank Nabi. Ada dua tukang bank Nabi. Seorang Sayyidina Bilal, seorang lagi Sayyidina Abdullah Ummi Maktum. Jadi Abdullah Ummi Maktum ni dia dikira sahabat juga. Jadi sahabat Nabi adalah orang-orang yang pernah duduk dengan Nabi SAW. Jadi kita mungkin tak dapat melihat wajah para ulama, tak dapat melihat wajah para solihin, tapi kita masih lagi ada peluang untuk duduk bersama dengan mereka. Duduk dengan para ulama, duduk dengan para solihin, duduk dengan orang-orang yang baik. Dengan duduk dengan mereka, kita mendapat rahmat dan berkat dan doa daripada Nabi SAW dan kebaikan daripada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, kita mengharapkan moga-moga Allah SWT menjadikan setiap daripada kita orang yang bersyukur dengan nikmat Allah SWT, dan moga-moga Allah tambahkan nikmat dengan sebab syukur kita. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur kepada nikmat aku, maka aku akan azab kamu dengan azab yang pedih. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Kita ni tak mampu nak syukur dengan semua nikmat. Bukan kata nak syukur, nak kira pun tak termampu. Seteruk mana pun dia diuji atas dunia ni, dia tak mampu nak kira nikmat Allah kepada dia. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu untuk hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa, yang beriman, yang ditambahkan amalan kita sebelum kita meninggal, dan baki umur yang kita ada ni kita nak gunakan untuk berbuat taat kepada Allah dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Moga-moga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah jadikan akhir kalam kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama syahadah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita dah perbarukan syahadah kita. InsyaAllah kita sama-sama perbarukan syahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.